Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini insya-Allah kita akan menyambung semula untuk tadabbur kita menerusi suratu Ar-Rahman. Ya, kita akan menyambung semula menerusi surah Ar-Rahman. Dan kita akan menyambung semula untuk hari ini ayat yang ke-41 ya. 41. Jadi saya akan baca daripada ayat 41 sehinggalah kepada ayat yang ke-53. Assalamualaikum. Tak habis lagi Al-Waqi'ah Ustaz. Ustaz. Ha. Kita habis hari tu 64 Ustaz, minggu lepas. Je. Oh silap. Okey, sorry. Ni yang lain punya ni. Silap orang. 65 kan? Tak apa. 65 hari ni, 65 ya. 65. Okey, saya ada catat cuma tersilap surah. Baik, saya baca ayat 65 sehingga ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mafhumnya, sekiranya kami kehendaki, sudah tentu kami akan jadikan tanaman mereka itu kering hancur sebelum ia sempat berbuah dan mengeluarkan hasilnya. Maka dengan itu tinggallah kamu dalam keadaan hairan dan menyesal kerana melihat kerugian kamu. Sambil mereka akan berkata, sesungguhnya kami benar-benar menanggung kerugian setelah melihat kehancuran tanaman mereka. Bahkan kami hampa daripada mendapat sebarang hasil. Selain dari itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum itu, yakni air daripada mata air atau air sungai? Kamukah yang menurunkannya dari awan sebagai hujan atau kami yang menurunkannya? Kalau kami kendaki, kami akan jadikan air yang diturunkan, yakni dari air hujan itu masin. Maka ada baiknya kalau kamu menjadi orang yang bersyukur. Akhirnya, tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan daripada kayu-kayu yang kering? Kamukah yang menumbuhkan pokok kayunya itu atau kami yang menumbuhkannya? Kami jadikan api yang tercetus dari kayu basah itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang lalaikan kebenaran hari akhirat.
dan sebagai benda yang memberi kesenangan kepada orang-orang yang bermusafir. Ayat 74, oleh yang demikian, wahai orang-orang yang lalai, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar sebagai bersyukur akan nikmat-nikmatnya itu. Baik. Jadi daripada ayat 65 sehingga ayat yang ke-74, lebih kurang kita dalam beberapa ayat ini Allah Ta'ala masih lagi menceritakan kepada kita berkenaan dengan beberapa kurniaan dan nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia, yang kalau kita perhatikan nikmat-nikmat ini adalah terdiri daripada nikmat-nikmat keperluan, ya, bukannya bukan nikmat kesenangan saja, tetapi adalah nikmat asas, nikmat keperluan dan asasi dalam kehidupan manusia, yang tidak manusia bergantung pada nikmat-nikmat itu. Dan pada nikmat-nikmat yang Allah sebutkan pada ayat yang saya bacakan tadi juga, ia terdapat padanya gambaran kekuasaan Allah. Di sebalik kurniaan nikmat itu, peraturan Allah, kekuasaan Allah yang berkuasa menjadikan pada setiap kejadiannya itu memberikan manfaat dan memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, ya, memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, yang kita akan lihat nantilah dalam penghuraian tadabbur nanti. Baik. Yang pertama, kita pergi kembali pada ayat 65. Pada ayat 65 ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan tentang salah satu daripada ancaman Allah atau peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa peringatan Allah pada ayat 65 ini? Iaitu peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah berkuasa menjadikan kebun ataupun tanaman ataupun pertanian yang disemai ataupun yang dilakukan, yang diusahakan oleh manusia itu tidak membuahkan hasil. Atau Allah berkuasa menjadikan ia mati dan ia menjadi mengering disebabkan kerana kemarau atau disebabkan kerana kepanasan pada musim kemarau. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pada kita beberapa gambaran, ya. Sebenarnya ayat ini ulama masukkan ia di dalam bab taswiri. Taswiri ni apa dia? Taswiri ini satu tamsilan atau gambaran yang Allah Ta'ala nak menggambarkan sesuatu situasi. Yang pertama, ayat ini Allah Ta'ala nak memberitahu kepada manusia bahawasanya Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada mereka. Allah lah yang memberi rezeki dengan cara bagaimana? Dengan cara ia mengeluarkan hasil buah-buahan, gandum, bijiran dan yang seumpama dengannya daripada apa yang ditanam oleh manusia. Ya, Allah nak tunjukkan kepada manusia yang sebahagian mereka berprasangka bila mereka bercucuk tanam, bila mereka berkebun, mereka menyangkakan hasil itu tumbuh kerana mereka, kerana diri mereka yang menanam ataupun yang berkebun, ya. Tetapi sebaliknya Allah Ta'ala sebut bahawasanya Allah lah yang memberi rezeki itu kepada mereka. Adapun usaha mereka berkebun dan bercucuk tanam dan menyemai itu hanya sebab musabab. Adapun yang memberi rezeki, yang menentukan pada asbab musabab itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berkuasa memberikan rezeki tanpa asbab musabab, Allah Ta'ala juga berkuasa memberikan rezeki dengan asbab musabab. Itu menggambarkan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala ingin memberitahu kepada manusia yang di kalangan mereka yang angkuh, di kalangan mereka yang sombong,
di kalangan mereka yang bongkak dengan kelebihan nikmat-nikmat dan kekayaan yang Allah beri pada mereka melalui penghasilan daripada tanaman-tanaman dan kebunan-kebunan mereka. Allah nak memberitahu sesungguhnya Allah lah yang telah mengkayakan mereka dan mengurniakan pada mereka hasil-hasil itu. Bukanlah kerana kehebatan diri mereka atau kerana usaha mereka itu yang menyebabkan semata-mata rezeki itu diperolehi oleh mereka. Ya, maka dekat sini jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala menyatakan dengan kita berusaha, dengan kita bercucuk tanam, dengan kita berkebun, dengan kita menyemai, Allah boleh jadikan ia boleh mengeluarkan hasil, Allah juga boleh menjadikan ia tidak mengeluarkan hasil. Baik. Apa pengajaran yang Allah nak sampaikan dekat sini daripada gambaran situasi yang pertama ini? Ya. Yang pertama, Allah Ta'ala nak menyuruh satu pengajaran yang penting. Yang pertama adalah untuk menanamkan dalam jiwa manusia sentiasa memiliki sifat pergantungan kepada Allah. Sentiasa bergantung pada Allah, sentiasa bersandar kepada Allah, sentiasa berharap dan bermohon pada Allah. Maksudnya setiap kali kita buat usaha, lepas kita dah berusaha, kita bergantung pada Allah. Kita berharap pada Allah. Kita bermohon pada Allah. Kerana dengan permohonan, dengan sandaran, dengan pergantungan, itulah yang menyebabkan keberkatan kepada Allah membuahkan hasil daripada apa yang kita kerjakan. Ya, kerana sebahagian manusia bila mereka berusaha, bila mereka mengerjakan sesuatu, mereka menyandarkan hasil itu adalah daripada diri mereka, daripada kehebatan mereka, daripada kemampuan mereka. Jadi mereka telah memutuskan perhubungan, pergantungan, sandaran mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita lihat satu sifat yang negatif yang ada pada manusia, namanya sifat istighna. Apa nama dia? Istighna. Istighna ini yang Allah cela dalam Quran. Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya jangan sesekali wahai manusia kamu akan melampaui batas apabila kamu memiliki sifat istighna. Apa itu istighna? Iaitu manusia merasai kehebatan dirinya sehingga ia memutuskan pergantungan sandarannya pada Allah, melainkan meletakkan segalanya adalah pada kehebatan dirinya semata-mata. Ini yang Allah Ta'ala gambarkan dalam suratul Qasas. Ketika mana Allah membicarakan tentang kisah Qarun. Bila ada orang bertanya kepada Qarun, wahai Qarun, macam mana engkau boleh mendapat kekayaan yang sehebat ini? Maka jawab Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Allah sendiri rakamkan kata-kata Qarun. Qarun berkata, semua ini diperolehi oleh ilmin indi, diperoleh melalui kebijaksanaan yang ada pada diriku. Walhal Qarun tahu dia dapat kelebihan rezeki itu kerana Allah, tapi kerana kesombongannya dia mengatakan bahawasanya dia mendapat kelebihan itu adalah kerana kebijaksanaan dirinya, kehebatan dirinya. Ini satu gambaran yang Allah peringatkan pada manusia. Belum tentu apa yang kamu usahakan itu, kalau Allah tak kendaki, kalau Allah tak izinkan, dia takkan berlaku. Ya, dia tidak akan berjaya. Melainkan bila manusia meletakkan yang kedua, sifat bergantungan, yang kedua apa dia? Sifat tawakal. Ini berusaha, dalam berusaha tu kita tak memutuskan pergantungan sandaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka barulah Allah Taala menjadikan pada jalan keluar kita itu adanya
hasilnya yang Allah janjikan kepada hamba-Nya yang bertawakal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka kepada Allah lah kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Ya. Baik, sebagaimana Allah kata, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Siapa yang bertawakal pada Allah sudah cukup. Ya. Kalau dia dah tawakal pada Allah, maknanya urusan dia itu akan dicukupi kerana Allah sebaik-baik wakil, sebaik-baik penjaga dalam urusan dia itu. Ya, baik. Kemudian gambaran yang kedua pada ayat ini, bila Allah sebut ja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Ya, Allah Taala nak memberitahu kepada kita pengajaran kedua, gambaran yang kedua, iaitu supaya manusia kena memahami dalam kehidupan dunia ini, dia tidak semuanya dalam keadaan nikmat. Pasti dalam kehidupan dunia ini ada padanya ujian. Sebagaimana tak semua makanan kita ni manis. Pasti ada makanan kita yang rasa masam, yang rasa pedas. Dia tak semuanya manis. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, lau nasya'u la ja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Sebab manusia menyangkakan apabila mereka mempunyai kebun yang cantik, kebun yang berbuah, ladang yang penuh dengan hasil, mereka menyangkakan selama-lamanya kebun dan ladang mereka itu akan mendatangkan hasil yang berterusan. Maknanya tak terputus. Maknanya every year mesti dapat buah yang banyak. Every year mesti akan dapat hasil tanaman yang banyak. Tidak, kata Allah. Sebab Allah kata, lau nasya'u la ja'alnahu hutama. Kerana kami juga boleh menguji kamu, menjadikan semua hasil-hasil tanaman kebun kamu tu menjadi kering kontang. Kerana apa? Sebab situasi gambaran kedua ni Allah nak gambarkan pada ayat ni, hidup kita ni tak semuanya nikmat. Ada sudutnya, padanya adalah ujian. Ya. Sebab tu Allah kata dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami akan ciptakan kehidupan, kami akan tetapkan kehidupan manusia ini dalam kabad. Kabad ni bukan kabad main mercun tu. Yang tu kabad lain. Ini kabad ni Allah ciptakan hidup kita takkan kering daripada ujian dan mihnah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, baginda menyatakan bahawasanya diriwayatkan, la yubtala al-mu'min, sebelum seseorang mukmin itu mati meninggal dunia, Allah akan menguji padanya akan 4 perkara. 4 perkara dalam hidup dia ini, dia pasti akan diuji. Lepas dia diuji pada 4 perkara ini, maknanya sudah apa kita panggil? Sudah terbuka padanya jalan kematian. Maknanya jalan kematian dah menunggu dia. Pertama, la yubtala fi dinihi wa nafsihi wa ahlihi wa malihi. Pertama, Allah akan uji pada agama dia. Sebelum seseorang tu memejamkan mata dia, dia mati meninggal dunia, confirm Allah akan uji pada agama dia. Sebagai riwayat sebut iman dia. Maksudnya satu hari Allah akan uji iman kita. Mula kita selalu yakin pada Allah, kita selalu kita selalu optimis pada Allah SWT, kita selalu ada rasa rajin nak ibadat. Tapi ada satu masa Allah uji, kita rasa macam down, rasa macam malas, rasa putus asa, rasa macam penat, buat amalan yang memenatkan, kan? Ada satu masa Allah uji kita macam tu. Dia tak adalah bila kita buat amalan ni asyik khusyuk je, tak ada. Ada masanya dia tak ada rasa khusyuk, dia rasa macam bosan pula buat amalan tu. Sebab Allah akan uji. Sebelum kita mati pasti akan diuji iman kita, keyakinan kita pada Allah. Bila kita buat satu benda, Allah nak uji kita yakin ke tak, percaya ke ataupun tidak apa yang dia janjikan.
kemudian pada ibadat kita, pada agama kita, Allah Ta'ala akan uji. Ya. Kemudian yang kedua, Allah uji pada diri kita sendiri. Ini of course lah. Ya, Allah uji kita sama ada sakit kita, susah kita, apa dia lagi, macam-macam lah. Allah uji kita ni ada macam-macam ujian. Kesibukan kita, Allah uji dari sudut cabaran tu pada diri kita sendiri, nak lawan nafsu dan sebagainya. Yang ketiga, Allah uji pada ahli keluarga kita. Allah uji anak kita, Allah uji pasangan kita, Allah uji mak ayah kita, Allah uji adik-beradik kita, orang yang dekat dengan kita dan orang yang kita sayang. Allah akan uji. The last one, Allah akan uji pada harta kita. Bila dah cukup 4 ujian ini, maka sudah dibuka pada manusia itu pintu kematian. Ya, sebab tu ada orang pintu kematian ni dibuka lebih awal. Sebab 4 ujian tu dia dah kena dah. Dia dah hadapi lebih awal. So pintu kematian dia lebih awal. Ada orang Allah dragkan sikit, lama sikit. So pintu kematian dia lewat sikit. Tapi bukan bererti bila dah cukup 4 tu terus mati. Tidaklah. Tapi nak katakan takkan orang tu mati melainkan Allah akan uji dia pada 4 perkara ini. Wala yazalu. Nabi sebut, dan akan sentiasa 4 perkara ni akan diuji sehingga dia mati. Itu tanda yang baik. Nabi kata sebab apa? Supaya dia balik jumpa Allah ke hari akhirat. Wa ma alaihi khati'ah. Dia tidak bawa satu dosa pun pada 4 benda tadi. Mana dia bawa balik, dia balik jumpa Allah dalam keadaan agama dia bagus. Sebab Allah dah uji dia dan dia berjaya. Dia balik jumpa Allah, diri dia pun bagus. Dia bawa balik jumpa Allah, keluarga dia pun bagus. Dia bawa balik jumpa Allah, harta dia pun bagus. So dia selamat everything. Ya? Dia selamat semuanya. Baik. Jadi gambaran pada ayat ini Allah Ta'ala nak sebut tentang dunia ni adalah tempat ujian dan tak semuanya adalah gambaran nikmat dan kesenangan. Dan yang terakhir, taswir, gambaran ketiga pada ayat ini Allah nak bagi tahu yang Allah berkuasa untuk mematikan dan menghidupkan semula apa yang mati. Sebagaimana benda yang mati, kebun yang mati, kering, Allah boleh tumbuhkan semula hidup. Demikian juga Allah boleh menjadikan benda yang hidup, yang segar, yang indah, ia juga akan mati. Ya, seperti dunia yang indah ni pun akan hilang. Sebagai manusia yang hidup ni pun akan mati. Ya, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada ayat yang ke-65 ini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjadikan semua nikmat itu akan hilang daripada pemilikan manusia. Ya, pada pemilikan manusia. Pada ketika itulah Allah Ta'ala lanjutkan inna lamughramun ayat 66. Manusia ketika itu barulah sedar, barulah insaf, barulah dia tergadah dan barulah dia faham bahawasanya apa yang dia milik itu tidak kekal pada pemilikannya selamanya. Sebagaimana kita baca dalam ayat Quran, Allah Ta'ala sebut yahsabu annama lahu akhladah. Apa kata Allah? Yahsabu, manusia itu menyangkakan, Abu Lahab tu menyangkakan, annama lahu akhladah, sesungguhnya hartanya itu boleh menyebabkan dia akhladah, akan menyebabkan dia kekal berkuasa, kekal kaya, kekal tak mati. Tidak. Sebab jelas Allah Ta'ala kata apa yang manusia miliki, dia cubalah pertahankan apa pun nikmat yang dimiliki. Nikmat sama ada dia akan melepaskan nikmat itu atau nikmat itu akan dicabut daripadanya. Salah satu. Sama ada kita sendiri akan lepaskan nikmat itu ataupun nikmat itu sendiri akan berlepas diri daripada kita atau dicabut daripada kita. Maka sebab itulah Allah SWT mengingatkan kepada manusia dalam kehidupan kita ini, apa saja daripada dunia, sayang kita kepada sesiapa pun. Dalam hadis Nabi sebut apa kata Jibril, kata Jibril pada Nabi SAW dalam satu hadis, Allahu Akbar, saya lupa lah pula hadis tu disebutkan bahawasanya wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh.
wahai Muhammad, kata Jibril alaihissalam, kata Jibril pada Nabi SAW, sayanglah kamu wahai Muhammad kepada sesiapa pun, tapi orang yang kamu sayang pasti akan berpisah dengan kamu. Sama ada kamu kena lepaskan dia atau dia akan melepaskan diri daripada kamu. Maksudnya sama ada siapa yang meninggal dululah. Ya? Begitulah harta dan sebagainya. Baik. Namun saya tertarik kepada tadabbur yang disentuh oleh Imam Al-Alusi dekat sini. Dia kata ayat ni Allah berbicara tentang apa? Allah berbicara tentang amalan orang-orang kafir pada hari kiamat. Iaitu seperti kebun yang telah menjadi kering dan hangus dan tidak berisi. Ya, sebab itu bila mereka balik ke akhirat, mereka tengok amalan-amalan mereka, mereka kata inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Ayat 66 dan 67. Sambil mereka berkata bila balik kat negeri akhirat, mereka tengok segala kebaikan-kebaikan, ibadat-ibadat yang mereka buat yang dipersekutukan dengan Allah. Sebab kita kena faham orang musyrikin ni, dia percaya Allah dan dia buat ibadat untuk Allah, tapi dalam dia buat ibadat untuk Allah tu dia buat juga untuk berhala dia. Dia kongsikan untuk Allah dengan berhala dia. Jadi bila dia buat amalan tu dalam bentuk syirik, maka Allah tak terima. Sebab Allah kata dalam Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu buat amalan itu dengan syirik, kata Allah, kami akan hapuskan amalan kamu, la yahbatanna amaluk, dan kami akan jadikan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Ya, kami jadikan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Maka dekat sini jelas menunjukkan bahawasanya apa sahaja amalan yang disekutukan dengan Allah, maka amalan itu adalah seperti hasil kebun, hasil tanaman, hasil ladang, hasil pertanian yang akan tandus dan kering. Seolah-olah orang musyrikin ni balik di hari akhirat, mereka tengok semua kebaikan-kebaikan mereka tu umpama mereka melihat di dunia kebun-kebun yang telah terbakar, kebun-kebun yang telah pun kering kontang, yang tak boleh untuk mereka mengutip sedikit pun hasil keuntungan dan manfaat daripada kebun yang menjadi milik mereka itu. Ini memberi satu pengajaran pada kita, iaitu jauhi daripada menjadi golongan orang-orang yang amalan mereka tidak bermanfaat baginya di hari akhirat. Dia buat amal baik, amal soleh. Tetapi amal soleh itu tidak mengislahkan dia. Maksudnya tidak boleh memberi untung atau manfaat kepadanya. Baik, apakah bentuk golongan-golongan ini? Yang pertama disebut dalam hadis Nabi SAW, sesiapa yang melakukan penyembahan selain daripada Allah. Maksudnya siapa yang mensyirikkan Allah lah. Maksudnya kalau dia buat apa-apa pun penyembahan, solat ke, penyembelihan ke, untuk Allah dan selain Allah, memang Allah tak akan terima. Ini perbuatan syirik. Yang kedua, amalan yang manusia tak boleh ambil manfaat pada hari akhirat adalah orang yang riak. Ini syirik yang kecil. Dan termasuk dalam kategori riak ini, orang yang sum'ah dan juga orang yang ujub, yang berbangga dengan amalan dia. Dan termasuk juga dalam kategori ini adalah orang yang ghurur. Ghurur tu adalah orang yang terpedaya dengan amalannya sehingga dia merasakan dia hebat dengan amalannya bukan kerana rahmat Allah padanya. Ini ghurur. Ini juga amalan yang tidak akan memberi manfaat pada seseorang itu pada hari qiyamah. Ini pun kita kena jauhi golongan ini. Yang ketiga, amalan yang tidak boleh manusia itu mengambil manfaat daripadanya pada hari kiamat adalah orang yang meninggalkan beramal sedangkan dia tahu kelebihan beramal. Saya ulangi. Dia tahu kelebihan amal tu, tapi dia tak buat. Dia tak buat.
Jadi dia tak akan dapat manfaat daripada amalannya walaupun dia mengetahui kelebihan amalan itu. Ya, walaupun dia mengetahui kelebihan amalan itu. Contoh, Allah kata dalam Quran, atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum. Apakah kamu menyuruh manusia berbuat baik sedangkan kamu melupakan diri kamu untuk berbuat baik? Contoh, kita suruh orang buat baik. Orang dah buat dah. Orang buat baik sebab kita suruh. Tapi kita yang suruh tu sendiri tak buat. So bila kita tak buat, orang lain buat, kita tak dapat manfaat daripada kebaikan yang dibuat oleh orang lain. So tu jangan kita ingat, kalau orang dah buat saja, walaupun kita tak buat, kita dapat manfaat daripada kebaikan orang lain itu. Sedangkan Allah mencela orang seperti ini dalam Quran. Allah kata kepada ahli kitab, apakah kamu suruh orang buat baik sedangkan kamu melupakan diri kamu untuk berbuat baik seperti mana mereka? Ya, Allah Ta'ala kritik balik mereka. So dalam hal ini ada ulama kata, kalau kita suruh orang buat baik, kalau kita tak buat, ada pendapat ulama kata, bahawasanya kita tak dapat pahala tu. Kita tak dapat pahala kebaikan yang orang lain buat tu. Sehinggalah kita buat. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua pula kata, bahawasanya, pendapat kedua pula kata, kita dapat pahala tu. Kita dapat pahala itu. Cuma, dosa kita tak buat apa yang kita tahu tu, menyebabkan pahala yang kita dapat daripada amalan orang lain itu tak dapat memberi manfaat, menyelamatkan kita daripada ataupun nak menghapuskan dosa itu. Tak mampu. Faham tak? Maksudnya, walaupun ramai orang buat kebaikan yang kita suruh tu pun, tapi kalau kita sendiri tak buat, kebaikan pahala orang lain buat tu tak dapat menghapuskan atau membantu untuk menggugurkan dosa kita tak buat. Sebab Allah sendiri kata dalam Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Sangat besar dosa di sisi Allah jika kamu bercakap benda yang kamu tidak buat. Jika kamu bercakap benda yang kamu tidak buat. Sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Okey, jadi kita balik semula pada ayat 66 dan 67. Ayat 66 dan 67 Allah Ta'ala berbicara tentang kerugian dan penyesalan orang-orang kafir dan manusia pada hari kiamat. Kerugian dan penyesalan orang-orang kafir dan manusia pada hari kiamat. Ada dua bentuk kerugian yang Allah sebut kat sini. Pertama Allah kata lamughramun, kedua Allah kata mahrumun. Ada dua ya, perhatikan. Satu mughramun, satu lagi kerugian dia adalah mahrumun. So, kerugian pertama namanya maghrum, kerugian yang kedua namanya mahrum. Baik, maghrum ini dia beza dengan mahrum. Kerugian pertama adalah mughramun, iaitu kerugian kerana mereka tidak mendapat apa-apa pahala dan ganjaran di sebalik kebaikan yang mereka buat. Saya dah huraikan tadilah golongan-golongan itu. Maknanya semua kebaikan orang-orang kafir yang pernah mereka lakukan, Allah tidak akan memberikan dan membalas satu pun dekat hari akhirat. Tapi kalau orang tanya, kalau macam tu Allah tak adil lah. Sebab Allah tak balas, dia pun buat baik juga. Tidak, ulama kata Allah balas. Tapi bedanya Allah balas dengan menyegerakan kebaikan untuk mereka di dunia. Lepas tu kita tengok orang kafir lagi banyak kaya, lagi banyak senang. Sebab apa? Semua kebaikan yang mereka buat untuk selain Allah, Allah segerakan ganjarannya di dunia. Supaya bila dia balik ke akhirat, dia tak boleh tuntut kepada Allah satu pun kebaikan yang dia pernah buat kat dunia. Sebab Allah kata, aku dah balas kepada kamu sebelum kamu mati. Sebab tu dalam satu riwayat hadis tapi dhaif lah, menyebutkan
Tidak ada mana-mana orang kafir yang berbuat satu kebaikan melainkan Allah menyegerakan ganjaran baginya sehingga kepada saat keringanan matinya. Sehingga kepada saat keringanan matinya. Maknanya matinya itu pun Allah boleh ringankan. Walaupun kita tengok orang kafir, mati senang je. Allah boleh ringankan. Tapi bukan berarti ringan tu baik untuk dia. Tapi kalau dia ringan senang mati, tapi dia mati kafir, itu sebenarnya satu azab juga bagi dia. Sebab bila dia balik ke akhirat, dia masuk alam barzakh, tidak ada lagi sebarang keringanan bagi dia melainkan azab Allah, azab kubur yang menantinya. Ya. Berbeza dengan orang beriman. Kalau dia buat kebaikan, maka Allah Ta'ala kadang-kala Allah Ta'ala berikan ganjaran kat dunia, kadang-kala Allah simpankan untuk hambanya itu di akhirat, kerana dia lebih memerlukan ganjaran itu di akhirat berbanding dunianya. Ya, berbanding dunianya. Ya, baik. Sebab itu dalam sebuah hadis sahih Nabi sebut, bila Allah menyukai hambanya, Allah akan menyegerakan menghukum hambanya itu dekat akhirat. Dekat dunia. Dan Allah tidak menangguhkan hukuman baginya di akhirat. Berbeza ya, kalau orang beriman ni, Allah segerakan bagi dia ujian banyak sebelum dia mati. Sebab apa? Sebab Allah tak nak hukum dia dekat akhirat. Kalau orang kafir, Allah segerakan bagi dekat dia kesenangan banyak supaya dekat akhirat Allah Ta'ala ingin menghukumnya. Baik. So yang pertama, mughramun. Mughramun tu adalah mereka yang tidak boleh mendapat manfaat daripada 4 perkara. Pertama, mereka tidak mendapat manfaat daripada amalan mereka sendiri. Kedua, mereka tidak dapat manfaat daripada anak pinak mereka yang beriman. Katakanlah bapaknya kafir, anaknya beriman. So, dia tak dapat manfaat daripada anaknya untuk menyelamatkannya. Ya. Sebab apa? Sebab perbezaan agama dan akidah mereka. Yang ketiga, selain pada amalan, selain daripada anak pinak, mereka tidak akan mendapat apa-apa manfaat daripada siapa? Daripada teman-teman mereka. Daripada teman-teman mereka. Yang kawan-kawan dia dulu kat dunia, kawan karib dia ke, followers dia ke, apa ke, dia tak akan dapat apa-apa manfaat daripada ketua dia, pemimpin dia, teman dia, kawan karib dia, dia tak akan dapat manfaat. Last kali yang keempat, mughramun itu adalah dia tidak akan dapat sedikit pun manfaat. Ya, dia tidak akan mendapat sedikit pun manfaat daripada Tuhan-Tuhan yang disekutukan ataupun apa saja yang disekutukan olehnya selain pada Allah. So 4 perkara ni. Sebab tu dalam Quran juga Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata, wa yauma yaqulu nadu syuraka'i allazina kuntum taz'umun. Apabila hari kiamat mereka akan memanggil-manggil nama-nama berhala mereka, ya, nama-nama berhala mereka, lalu langsung tidak akan disahut berhala-berhala mereka itu untuk menyelamatkan mereka sama sekali, ya. Langsung tidak akan disahut nama-nama Tuhan berhala mereka, tak akan menyahutnya sama sekali. Baik, itu 4 perkara. Okey, yang kemudian ayat 67 Allah kata mahrumun. Bahkan mereka tu termasuk di kalangan mahrum. Mahrum ni daripada perkataan haram. Maknanya orang yang terhalang, orang yang tersekat. Ya, kenapa mereka dipanggil mahrum? Tadi kita dah sebut maghrum, maknanya orang yang tak dapat manfaat. Ya, dia tak dapat benefit daripada amalan dia, anak pinak dia semula yang sebut dah tadi. Kemudiannya mahrum ni adalah orang yang terhalang, terhijab, ya, tersekat. Ya, apa yang berlaku kepada mereka, iaitu terhalangnya mereka itu, kalau dalam konteks ayat ini, kalau berdasarkan tafsir yang saya baca, yang pertama adalah terhalangnya mereka itu daripada rezeki. Ini dalam situasi kat dunia lah. Dalam konteks ayat ni secara zahirnya, pertama terhalangnya mereka daripada rezeki. Ya,
Rezeki dekat sini adalah merujuk kepada rezeki kebaikan, hidayah, keberkatan, amal soleh. Mana mereka terhalang daripada mendapat rezeki daripada sudut rezeki maknawi, iaitu rezeki hidayah Allah, rezeki keampunan Allah, rezeki rahmat Allah dan seumpama dengannya. Ya, tapi bukan rezeki dalam bentuk dunia dan kebendaan tu memang Allah bagilah dekat orang kafir ni. Sebab dalam hadis pun Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Syurga mereka adalah dunia ini. Sedangkan syurga orang Islam adalah di akhirat. Baik. Kemudiannya yang kedua, yang mahrumun, apa yang terhalang bagi mereka dekat sini adalah terhalangnya mereka di hari akhirat. Satu kat dunia. Dunia tu terhalang daripada mendapat hidayah, keampunan, amal saleh dan sebagainya. Yang seterusnya, terhalangnya mereka daripada di hari akhirat itu daripada mendapatkan syafaat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيءٍ يُطَاعٍ, dan tidak akan memperolehi bagi orang yang zalim itu sama sekali mereka tidak akan mendapatkan hamim, pertolongan, penjaga yang protect mereka, wala syafi' atau pemberi syafaat. Tak akan dapat. Sebagaimana ayat Quran yang lain Allah sebut fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak akan bermanfaat kepada mereka syafaat bagi orang-orang yang ingin memberikan syafaat kepada mereka. Tak dapat syafaat. Itu maksudnya mereka terhalang, mahrum. Yang kedua, mahrum kat sini mereka terhalang, tersekat daripada mendapat rahmat Allah. Tersekat daripada mendapat rahmat Allah. Ya, sebagaimana dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, kerana orang-orang kafir ni, orang-orang musyrik ni pada hari akhirat, bila Allah panggil mereka, Allah laknat mereka. Contoh Allah sebut fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Allah Taala sebut dalam Al-Quran fa'adzana mu'adzinun. Maka apabila para malaikat telah menyeru nama-nama mereka, kemudian malaikat berkata, maksudnya bila malaikat panggil nama-nama mereka untuk menghadap Allah, lalu malaikat kata al-la'natullah 'alal zalimin. Laknat Allah lah ke atas orang-orang yang melakukan kezaliman. Kezaliman ni kufur, syirik, dosa besar, kan? Dosa dengan orang, itu semua termasuk dalam bentuk-bentuk kezaliman. Ya? Baik. So mereka ni terhalang daripada dapat syafaat, terhalang daripada mendapat rahmat daripada Allah. Yang ketiga, mahrum, terhalangnya mereka itu daripada mendapatkan keampunan Allah. Sebagaimana dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, dalam surah Ali Imran, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kata Allah, ulaika, itulah golongan-golongan la khalaqa lahum fil akhirah, yang tidak ada nilainya pada hari akhirat. Tengok, Allah panggil mereka la khalaq, tak ada nilai, tak ada harga pun di hari akhirat. Kenapa? Sebab apa? Mereka dah jadi manusia yang tak ada bernilai. Sedangkan kita tahu manusia ni selagi mana dia hidup kat dunia ni, dia ada nilai kemuliaan sebagai manusia. Ya, dia ada nilai kemuliaan sebagai manusia. Tapi Allah Ta'ala sebut, hari akhirat, la khalaqa lahum. Mereka ni tak ada nilai. Sebab apa mereka jadi tak ada nilai? Pertama, la yukallimuhumullah. Allah tak bercakap dengan mereka. Kenapa Allah tak bercakap dengan mereka? Sebab Allah tak bagi rahmat kat mereka lah. Wala yanzuru ilaihim, Allah tak tengok mereka. Sebab Allah tak tengok mereka, sebab Allah tak bagi rahmat kepada mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak mengampunkan dosa mereka. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. So, yang ketiga adalah selain pada mereka tak dapat rahmat dan kasih sayang Allah, dengan Allah tak bercakap, Allah tak pandang mereka. Yang ketiga adalah Allah tidak mengampunkan dosa mereka. Ya, wala yuzakim. Allah Ta'ala kata, aku tidak akan mengampunkan dosa mereka. Itu adalah merujuk kepada mereka itu menjadi golongan yang mahrum. Baik.
Kemudian kita lanjutkan pada ayat 68 ya. Pada ayat 68 dan 69 Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk memerhatikan nikmat. Ya Nabi? Ha? Ayat 68 dan 69 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang nikmat minuman, air. Salah satu daripada rezeki Allah selain daripada tanaman, kebun, hasil tanaman, hasil kebun dan sebagainya, yakni makanan kita lah. Seterusnya Allah Ta'ala sebut tentang nikmat minuman, yakni air. Ya, Allah sebut tentang nikmat air. Baik. Pertama Allah Ta'ala sebut, tidakkah manusia tahu daripada manakah sumber air itu datang? Ya, yang mereka jadikan sebagai minuman. Maknanya tidakkah manusia ra'aitum. Ingat bila Allah sebut ra'aitum dalam bahasa Arab maknanya berfikir. Sebab Allah kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tara kat situ bukan maknanya tengok. Sebab Nabi SAW pun tak hidup pada zaman tentera bergajah. Tapi Allah suruh Nabi berfikir. Wahai Muhammad, tidakkah kamu berfikir macam mana Allah boleh hancurkan tentera Abrahah? Berfikir, tara. Sama juga dalam surah surah Al-Mulk Allah kata. Apa dalam surah Al-Mulk tu? Farji'il basara hal tara min futur. Tidakkah kamu, cuba kamu tengok balik langit Allah, tidakkah kamu boleh berfikir macam mana langit tu langsung tidak ada rosak, langsung tidak ada cacatnya? Tidakkah kamu boleh berfikir macam mana benda tu tak ada cacat? Mesti kena ada orang yang jaga dia. Macam rumah kita lah, bumbung kalau dah berpuluh tahun, mesti kena ada maintenance dia. Mesti dah bocor dah. Mesti dah ada crack dah. Mesti nak kena repair. Maintenance mesti kena ada. Maknanya mesti ada penjaga. Itu logiknya. Jadi sebab tu dalam ayat ni Allah kata, kenapa manusia, kenapa kamu sekadar minum air? Tidakkah kamu berfikir daripada mana air itu datang? Daripada mana air itu datang? Dan air yang Allah beri kepada kita itu pula adalah air yang bersih. Iaitu Allah jadikan bumi, sifat bumi ni dapat menyerap air. Sifat tanah bumi ni dapat menakung air. Sebab itulah ada mata air, adanya air sungai, adanya air bukit, adanya air laut. Sebab Allah Ta'ala jadikan bumi ini adalah satu planet yang dapat menangkung atau menyimpan air. Dan air yang Allah beri kepada kita itu pula adalah air yang bersih ataupun baik untuk diminum, ya, ataupun untuk manusia hidup. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Tidakkah kamu menyaksikan, wahai manusia, kami jadikan setiap kehidupan itu dia mesti hidup bergantung pada air. Ya, maka sebab itu Allah Ta'ala kata, wahai manusia, hendaklah kamu memikirkan tentang nikmat air yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kamu. Maka kat sini Allah Ta'ala menyuruh kita bersyukur dengan nikmat Allah menurunkan air hujan, Allah mengeluarkan air daripada padang pasir yang tandus, macam mana boleh air itu keluar, macam mana boleh ada perigi, dan seumpama dengannya. Kerana air ini juga termasuk nikmat yang besar dan nikmat keperluan dalam kehidupan manusia. Bahkan Allah jadikan bumi ini sendiri adalah lautannya adalah jauh lebih banyak daripada daratannya, kerana mengimbangi keperluan manusia itu dan sebagainya. Ya. Baik, yang pertama Allah suruh mereka mensyukuri nikmat air yang Allah berikan. Yang dengan air itu, minuman bagi tanaman mereka, minuman untuk diri mereka sendiri. Bayangkan Allah kata dalam surah Al-Mulk, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawrah, faman ya'tikum bima'im ma'in. Allah kata, bayangkan kalau aku keringkan semua air kat bumi ini, Allah kata. Siapa yang boleh keluarkan balik air selain daripada aku? Nampak? Ya, itu sebab kadang-kadang manusia ni bila air ni senang nak dapat, jadi mereka tak mensyukuri nikmat
air itu. Baik. Itu satulah. Itu kita panggil tafsir dari sudut tadabbur kita dari sudut zahir ayat ini, iaitu Allah suruh kita mensyukuri nikmat pemberian air, ya, yang Allah Taala berikan, ya, kepada kita. Tak kisahlah, terutama negara Arab ni lagi susah nak dapat air kan. Yang kedua, yang menariknya pada ayat ini, kenapa Allah Taala sebut air? Satu, bukan sekadar dia menjadi minuman kita, ternakan kita saja, dan dia juga boleh menjadi minuman kepada tanaman-tanaman kita, sebab berkait kan. Ayat sebelum tu Allah cerita pasal tanaman. Ayat yang kita baca tadi lah 64, 63, 64, 65 itu semua cerita pasal tanaman. Sebab pokok memerlukan air, binatang ternakan kita pun perlukan air, kita sendiri perlukan air, bumi ni sendiri pun memerlukan air untuk dia berjalan, ya. Tetapi yang menariknya dekat sini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang air dekat sini, ya, dari satu sudut yang lain, pengajaran yang boleh kita ambil selain daripada supaya kita mensyukuri nikmat rezeki air yang Allah Taala berikan, dan kita melihat kekuasaan Allah Taala yang telah mengatur kemudahan untuk air ni diturunkan dan air ni dikeluarkan. Iaitu satu, bumi itu sendiri boleh mengeluarkan air kerana dia menyimpan air. Nombor dua, dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala juga menurunkan air daripada awan. Satu, yang dikeluarkan pada bumi. Dua, yang turun daripada awan, daripada langit. Allah mudahkan air itu untuk manusia. Selain daripada Allah suruh kita bersyukur dengan nikmat air itu, nombor dua, Allah Ta'ala suruh kita memikirkan bagaimana Allah mengatur dan memudahkan untuk manusia memperolehi atau mendapatkan air itu tadi, ya. Baik. Okey, saya nak akhiri dekat sini pada ayat 69 dan 68 dan 69. Baik, Allah Taala sebut. Kenapa Allah Taala sebut air dekat sini? Sebab sebelum saya nak pergi pada pengajaran tu, saya cerita dia punya kronologi dia, sinopsis dia. Sebab masyarakat orang Arab, bila berlaku kemarau di negara mereka atau di bandar atau di kampung mereka, mereka akan mengikhlaskan ibadat dan doa mereka kepada Allah. Sebab apa? Kalau kita baca Quran, ada 3 keadaan yang orang musyrikin akan benar-benar mengikhlaskan ibadat mereka dan doa mereka kepada Allah. Ada 3 keadaan Allah sebut dalam Quran. Pertama, Allah kata bila mereka menaiki kapal. Bila mereka berlayar dekat lautan, berlayar naik kapal dulu tak canggih kapal sekarang lah kan. Kapal dulu bergoyang-goyang. Masa tu mereka takut, mereka karam, mereka ikhlaskan doa mereka kepada Allah. Ini situasi pertama. Orang musyrikin, ya. Kalau masa bila dia ingat Allah, dia nafikan Tuhan dia, tak ada kemampuan dalam keadaan itu. Pertama, ketika apa? Ketika mana dia berada di lautan. Kalau dia duduk kat daratan, dia rasa aman, dia rasa memang betul pun logiknya, kita kalau duduk dekat daratan ni, kita lebih rasa aman dan selesa, lebih rasa selamat. Kalau duduk kat laut dengan udara ni, kat atas langit ni, kita rasa macam kita tak selamat sikit tu, kita takut sikit tu, ingat Allah selalu kan. Tapi kalau duduk atas daratan ni, kita rasa macam selamat, macam tak ingat Allah sangat. Ya, baik. Kemudian yang kedua, mereka ingat Allah apabila berlaku kemarau. Bila berlaku kemarau, mereka akan ingat Allah. Dan yang ketiga, mereka ingat Allah bila mereka tak ada mereka ingat Allah Subhanahu Wa Taala bila berlaku kemarau tu sebab tanaman. Yang ketiga, bila mereka tak dapat zuriat. Ini disebutlah surah Al-A'raf. Mereka tak akan minta kat berhala mereka untuk dapat anak. Mereka akan minta pada Allah. 3 keadaan. Sebab tu dalam ayat ni, Allah Ta'ala cerita, kalau siapa tengok balik kronologi dia, Allah sebut tentang macam mana Allah ciptakan manusia daripada air mani. Sebab masa dia orang nak anak, dia orang akan ingat Allah. Kemudian tanaman, perhatikan kemarau, tanaman tadi kita dah baca 62, 63. Sebelum tu kita dah baca ayat 58. Okay, sekarang ni Allah cerita pasal masa mereka akan ikhlas kepada Allah adalah masa apa ni tadi?
kemarau. Ini yang kita tengah cerita lah. Allah turunkan air hujan. Baik. Okey. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya bila berlaku kemarau mereka ingat pada Allah. Tapi masalahnya bila dah turun hujan, mereka syirikkan Allah. Sebagaimana Nabi SAW ada bersabda, bila hujan turun saja, Nabi sebut dalam hadis Bukhari, Nabi kata, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita telah mendapat hujan dengan rahmat Allah dan kurniaan Allah. Kemudian Nabi SAW kata, sebahagian daripada kalangan kamu bila air hujan turun, mereka kata kita telah diberikan hujan oleh planet itu dan bintang itu dan bintang ini. Di sini menunjukkan bahawasanya sikap manusia ni bila mereka dapat nikmat, nikmat dan ganjaran, maka mereka segera akan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka akan segera mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Maka sebab itulah Allah Ta'ala menyuruh mereka ingat balik siapa yang turunkan itu sewaktu kemarau tu. Ketika kamu ikhlaskan ibadat kamu tu. Sebab bila air itu dah turun, mereka mula kembali mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Maka disebabkan itu pengajaran di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya iaitu Allah nak memberikan pengajaran sifat manusia yang cepat kufur kepada nikmat Allah. Lepas tu kalau kita baca dalam surah apa ni? Surah Al-Ahzab tak silap saya, Allah Ta'ala kata wa kana al-insanu Allahu Akbar. Apa tu dalam surah Al-Insan, wa kana al-insanu kafura. Ya, Allah Ta'ala kata sesungguhnya manusia itu kafura. Kafura ini maknanya mereka cepat menjadi kufur setelah mana mereka mendapat nikmat Allah Ta'ala. So, pengajaran pada ayat yang kita dapat ambil pada ayat yang ke-68 dan 69 ini, iaitu sentiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur dan menjauhi sifat kufur nikmat. Menjauhi sifat kufur nikmat. Kerana perbuatan kufur nikmat itu menyebabkan membawa manusia kepada kufur iman. Membawa kepada kufur iman. Ya. Okey, baik. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu untuk petang ini, insya-Allah kita akan sambung pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.